Seterusnya saya ingin membentangkan latar belakang usahawan. Syarikat berdasarkan apa yang dikaji oleh kami, syarikat ini dimiliki oleh Ustaz Haji Noman bin Cik Amin yang berumur 53 tahun. Beliau merupakan lelaki yang berbangsa Melayu dan berasal dari Ketumpat, Kelantan. Selain itu, sebelum beliau memulakan perniagaan ini juga beliau banyak terlibat mengajar dan membantu jemaah-jemaah yang melakukan ibadat haji dan umrah. Seterusnya faktor beliau memulakan perniagaan ini ialah beliau mempunyai satu perasaan yang amat minat dalam bidang membawa orang ramai membuat ibadat haji dan umrah serta membawa lawatan dan juga ziarah. Untuk latar belakang syarikat pula, syarikat Al-Nil Tour and Travel ini ialah sejenis perniagaan yang menawarkan perkhidmatan iaitu dalam industri agensi pelancongan dalam memfokuskan kepada orang ramai yang ingin melakukan ibadat haji dan umrah di Mekah serta ziarah di Madinah. Visi syarikat Al-Nil Tours and Travel ialah menyasarkan perniagaannya ini kepada orang yang beragama Islam, tidak mengira umur, warga negara atau bukan warga negara bagi yang berkaitan untuk melakukan ibadat haji dan umrah serta ziarah di Madinah. Syarikat Al-Nil Tours and Travel ini juga mempunyai 4 orang pekerja termasuk beliau yang secara langsung dalam urusan di pejabat yang beralamat di Wakaf Siku, Kota Baru, Kelantan. Soalan saya akan tanya untuk latar belakang syarikat. Untuk Rasudi, apa nama syarikat yang Encik usaha dia? Jadi syarikat saya nya sebagaimana tertera di belakang saya itu Al-Nil Tour and Travel Sdn Bhd dan operasinya di Kota Baru ya, dia terletaknya Wakaf Siku Kota Baru. Apakah jenis perniagaan yang Encik jalankan dalam industri apa? Jadi agensi pelancongan untuk sekali haji dan umrah, walaupun kita ada pelancongan selain daripada haji umrah pun ada, tapi kita utamakan haji dan umrah, itu yang asalnya. So, siapakah pelanggan sasaran Ustaz? Jadi pelanggan kita ni ialah warga Islam lah kalau tiba haji dan umrah. Tapi warga negara yang beragama Islam. Tapi ada juga bagi warga negara selain daripada Malaysia mengikut prosedur untuk mereka melaksanakan ibadat dan daripada urusan-urusan yang tertentu, maknanya bukan khusus kepada warga negara Malaysia lah, tapi yang utamanya ialah yang beragama Islam. Okay, so bagaimana ke Ustaz dia menjalankan perniagaan ini? Jadi saya menjalankan perniagaan ini oleh kerana syarikat saya ini adalah berdaftar kerajaan. Saya mohon untuk menguruskan agensi pelancongan terutama sekali dalam bidang haji dan umrah. Yes. Sepanjang perniagaan Ustaz, berapa pekerja yang telah ada sehingga kini? Yang ada di sini cara langsungnya 4 orang lah sama saya, dan saya pun ada juga pinjam ketika waktu tertentu lah, contoh di airport sebenarnya ada kita pinjam dan ada juga kanan. Tapi yang berada di operasi bersama saya 4 orang. Dan seterusnya saya akan tanya soalan untuk saya. So, sebelum memulakan perniagaan, apa pengalaman Ustaz sebelum memulakan perniagaan ini? Jadi pengalaman saya tu lama. Perniagaan saya ni berada saya bertugas. Pengalaman sebelum saya mulakan usaha ini ialah saya bertugas dengan beberapa syarikat agensi package haji dan umrah. Dan pada asalnya saya sewaktu habis belajar tentang pengajian saya pada Universiti Azhar, saya balik bertugas, saya mengajar sekolah asal. Sekolah lebih kurang 8 tahun. Pada masa itu saya telah pun berkecimpung dah dengan pakej haji dan umrah. Jadi tahun 2017 ni saya langsung lah, sebab saya tengok semasa saya mengajar tu jadi banyak membuat tak sempurna lah, dan pengajaran dan sebagainya mungkin saya nampak benda tu tak bagus, banyak saya tinggal, jadi saya tinggal mengajar dan saya terus bercimpung dengan agensi haji dan umrah. So,
Ustaz menjalankan perniagaan ini, adakah ada sebarang modal yang dijadikan sebagai contoh untuk modal peranan? Model bagaimana maksudnya saya? Perniagaan ini secara kata yang keseluruhan yang sebenar. Jadi aktiviti keusahawanan yang memberi kursus kepada para pelanggan kita secara percuma dan keakraban perjumpaan kita bersama dengan pelanggan kita itu dari antara mana aktiviti saya. Okay. Umur sebenar untuk menjadi usahawan. Jadi ini untuk menjadi usahawan ini semasa saya belajar di peringkat universiti, saya ini salah satu daripada mahasiswa Universiti Al-Azhar, dan pada sana pun saya berkecimpung dah dengan travel ni, termasuk ke Saudi dan beberapa tanah Arab sewaktu saya belajar dulu. Jadi lahirlah tersentuh di hati saya untuk membina apabila saya balik ni, untuk membina satu perniagaan yang berbentuk travel. Jadi yang terutamanya berkaitan dengan haji dan umrah. Pada usia masa ini dan berkenaan dengan latar belakang ibu bapa saya tu, betul juga. Itu ibu bapa saya ni daripada keluarga petani. Petani bukan daripada usahawan apa-apa, kerja sendirilah, kerja sendiri. Jadi sebab tu bagi saya, maknanya walaupun ibu bapa kita ni tidak ada pendapatan atau bukan daripada latar usahawan, maknanya tak semestinya kita bekerja seperti dia lah. Tak apa itu kita pergi. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf Aizah. Apakah motivasi utama untuk memulakan perniagaan? Jadi kepada soalan pada masa saya mulakan usaha ini, seperti saya sebut tadi lah, saya bekerja sebagai guru lebih kurang 8 tahun. Jadi motivasinya untuk memula pekerjaan ini, makna kita kena ada ilmu, kena ada kena ada pengalaman yang luas lah. Terutama sekali dari sudut apa sahaja yang terlibat dengan agensi pelancongan ni, mana kita kena tahu selok-belok sebelum kita mulakan. Dan macam mana kalau kita tidak ada pengalaman, tiba-tiba kita nak melaksanakan tugas. Sebenarnya berkenaan dengan travel ni satu benda yang berat, tak cukup dalam masa yang sedikit. Maknanya bagi saya kali 5 tahun tu pun rasa maknanya tak mencukupi lagi. Ada benda-benda yang baru lagi. Jadi makna pengalaman yang luas dan keterlibatan kita tu sebelum daripada itu, maknanya kita kena terlibat dengan mereka-mereka agensi selain yang pengalaman lebih luas lagi. Sepanjang menjalankan perniagaan. Jadi matlamat saya ialah untuk pelanggan kita ni mendapat mencapai matlamat mengerjakan haji dan umrah yang merupakan rukun Islam yang kelima, dan dapat membimbing pelanggan kita ni ke arah maknanya terurus dengan betul dari sudut prosedur pelaksanaannya. Sebab untuk bawa jemaah bagi saya fokuskan kepada haji umrah memanglah perlu kepada bimbingan yang mencukupi dan info-info maklumat yang mencukupi sebelum mereka bertolak ke ke Mekah dan Madinah. Apakah sumber yang tersedia sebelum perniagaan ini dimulakan? Sebelum dimulakan, maksudnya sebelum dimulakan pastikan daripada lesen kita dan tauliah kita dan apa-apa saja yang melibatkan surat menyurat dan pengiktirafan daripada kerajaan sebelum kita mulakan meneruskan kerjaan kita dalam agensi pelancongan ini.
kan dalam menjalankan dalam menjalankan perniagaan? macam Rangkaian, itu saya jawab dulu dah. Rangkaiannya ialah kita ada ejen-ejen yang membantu kita. Walaupun kita ada pejabat di sini, mana kita ada ejen-ejen lagi dah, terutama sekali ejen di peringkat di daerah dan sebagainya. Mereka yang membantu kita untuk menggerakkan perniagaan kita dalam bidang agensi haji dan umrah ini. Inilah kesokongan untuk kita ni gerak ke depan untuk pastikan masyarakat ini berjaya. Okey, kalau kita nak tengok dari sudut ejen kita yang ada ni memang ramai lah yang memang HQ di sini, tapi ejen sokongan kita tu ramai lah, boleh kata setiap jajahan di negeri Kelantan dan ada juga di selain pada negeri Kelantan pada. Mana Ustaz untuk mengawal pada peringkat awal perniagaan? Jadi kata pada soalan itu untuk mengawal peringkat awal perniagaan serius atau tidak, memang serius lah. Kata serius, tak serius memang tak berjaya. Kita kena ada tekad kita, cita-cita kita, kesungguhan kita, maknanya bersedia dengan apa-apa saja. Memanglah setiap apa-apa yang kita cuba ni tak boleh lari daripada cubaan dan sebagainya dah. Itu merupakan asam garam kita lah. Maknanya bukan kata apa pekerjaan kita ni tidak berdepan dengan ujian. Memanglah untuk nak naik ini, mana kita terpaksa berdepan dengan bermacam-macam ujian. Seterusnya, apakah risiko yang Ustaz hadapi masa permulaan awal perniagaan ini? Jadi risiko pada permulaan memanglah sebab kita ni kurang cukup pengalaman. Memanglah banyaklah kelonggaran, contohnya daripada kerugian berada, kebincangan dan ada panggil kekurangan lah, macam-macam kekurangan. Kita terpaksa lah, apabila kita berdepan dengan pelanggan ni, ada sebanyak protes daripada pihak pelanggan kita. Itu sebenarnya protes itu ke arah membina kita ke arah yang lebih baik. Tak boleh lagi dah kita apabila kita berdepan dengan pelanggan, ada kerenah-kerenahnya, kita terima saja apa-apa pandangan mereka, cadangan mereka, kritikan mereka dan sebagainya. Awak tambahlah yang saya punya dah. Saya ni perniagaan saya bina di atas kaki sendiri, modal kepada duit saya sendirilah, tidak bergantung kepada apa-apa pinjaman, cagaran dan sebagainya. Saya bina berdasarkan kemampuan saya, tapi alhamdulillah lah boleh dikatakan mencapai target yang kita nak. Jadi sekarang ni, dulu kita buka bolehlah pelanggan kita, tapi sekarang ni dah tercapai dah apa yang kita impikan. Sekarang ni pun hampir 1,000 setahun dah, okeylah, kira dengan 5 tahun kita operasi ni, alhamdulillah. Jadi maknanya apa yang saya sebutnya ialah saya operasi office ini dengan kewangan saya sendirilah. Memanglah pada awal tu cubaan memang ada lah, rasa tidak takutnya untuk berbelanja, sebab kita sebut kata usaha berniaga ni, mana kita belum tahu untung atau rugi, tapi yang pentingnya kita ada pengalaman. Lepas tu kita dengan pengalaman, dengan nasihat kawan-kawan tu yang berjaya, itu boleh memberi rangsangan kepada kita berjaya sampai kepada apa yang sekali lah. Alhamdulillah, walaupun syarikat Anil ni tidak dikenali seluruh Kelantan, tapi alhamdulillah sekarang ni nampak ke arah itu dah, kita tengok jumlah maknanya kehajaran jemaah ni, pelanggan kita ni daripada tahap satu ada pertambahan. Okey, jadi itulah yang saya sebut, maknanya untuk nak mulakan sebenarnya tidak semestinya bergantung kepada kerajaan, boleh bergantung kepada kewangan kita sendiri, itu bergantung kepada kemampuan kita. Kita berbelanja ni mengikut kemampuan kita, kemampuan kita. Jadi insya-Allah maknanya
dengan semangat yang ada, keyakinan yang ada, kita dapat mencapai juga matlamat itu. Terima kasih Ustaz Sama-sama. atas